Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, hai anak-anak tingkatan 4 IF dan EF. Okay, kita akan belajar tajuk Kerajaan Abbasiyah. Sebenarnya kita pernah tengok dah tajuk ni sebelum ini. Yang ini merupakan peneguhan dan juga pengukuhan tentang apa yang kamu dah belajar dah sebelum ini. Okey, so Kerajaan Abbasiyah ini bermula dengan kita tengok dia punya sejarah kerajaannya dulu. Okey, asal penubuhannya bersempena dengan nama bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Okey. Suka saya nak sebut di sini bersempena nama ni, maksudnya nama kerajaan Abbasiyah diambil sempena nama, bukannya Al-Abbas ni yang memulakannya. Okey. Namanya yang mengasaskan ialah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Okay, tempoh pemerintahan kerajaan Abbasiyah overall selama 524 tahun, iaitu bermula dari tahun 132 Hijrah hingga tahun 656 Hijrah. Okey. Baik, kemudian keluasan kerajaan. Keluasan kerajaannya meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan juga Eropah. Okay, so saya nak tunjuk dengan kamu, kita pergi sikit dekat map, nak bagi kamu tengok dia punya, mana dia katakan benua Afrika, Asia dan Eropah tu. Oops. Ni dia. Okay, so benua Asia, ini benua Asia, ni benua Asia. Okay, Mongolia, China, Korea, Japan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, India, Iran, Iraq. Ini ialah benua Asia. Kazakhstan ni pun masuk Asia. Okey, tapi ada orang tanya Russia ni masuk dalam Asia ke? Part of Asia, part of Russia is Asia. Manakala part yang lagi sebahagian part ni ialah Eropah. So ini ialah benua Eropah dekat sini. Portugal, Spain, France, UK, Ireland, Norway, Sweden, Finland dan sebahagian daripada Russia ialah Europe. Dan benua Afrika ni benua Afrika. Ni semua ni benua Afrika. Yang Jordan, Saudi Arabia ni dia masuk Asia, Asia Timur namanya. Ni bermula daripada Egypt, semua ni South Africa. Ini ialah Afrika. Okay, so ini Saudi Arabia termasuk dalam Asia. Sebenarnya dia ada connection ni. Dekat sini ada connection antara Jordan dengan Egypt ni. Dia sebenarnya ialah satu tanah kecil, yang narrow je. Tapi telah dibuat terusan Suez dekat sini. Okay, baik. Itu untuk pengetahuan kamu je lah. So, just imagine how big is was the kerajaan Bani Abbasiyah. Okay, kita balik kepada kita punya pelajaran. Itu untuk penambahan ilmu, pencambahan ilmu je ya. Baik, so bilangan pemerintah pada zaman kerajaan Abbasiyah seramai 37 orang. Dan 4 ini ialah khalifah-khalifah yang terkenal. Abu Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, Abi Ja'far Abdullah Muhammad bin Ali Mansur, kemudian Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbasi, dan juga yang keempat Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi. So dua ni bapa dengan anak.
Kemudian yang keempat, yang seterusnya ialah khalifah yang terawal. Khalifah yang terawal tentulah dia punya pengasas. Jadi kita dah sebut tadi, Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Kemudian khalifah yang terakhir ialah Abu Ismail Muhammad Al-Mu'tasim bin Harun Ar-Rashid. Dan pusat pemerintahannya di Baghdad, Iraq. Okey. Yang ni kalau kamu berminat nak tahu ke semua senarai nama 37 orang khalifah, kamu boleh QR scan dekat sini. Dia akan bagi kamu semua nama khalifah-khalifah yang ni 4 kan. Ada lagi 33 nama khalifah. Okey, kamu boleh tengok. Baik, khalifah kerajaan Abbasiyah yang terkenal tadi yang pertama tadi ialah Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah, khalifah pertama, memerintah selama 4 tahun 9 bulan. Okey, sumbangannya mengasaskan kerajaan Abbasiyah, mengembalikan keamanan dengan mematahkan serangan luar daripada Parsi dan juga Al Al Biranti ataupun nama Englishnya Byzantine. Okey, kemudian menstabilkan keamanan dalam negara dengan mematahkan pemberontakan oleh golongan Syiah dan Khawarij. Okey, kemudian yang kedua ialah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Mansur. Okey, khalifah kedua memerintah selama 22 tahun. Lama tempoh pemerintahannya. Antara sumbangannya ialah memindahkan pusat pemerintahan daripada Damsyik ke Baghdad. Okey, Damsyik terletak di Syria, Baghdad terletak di Iraq. Kemudian menaik taraf sistem cukai, membina sistem pengairan dan juga saliran, membina Masjid Asy-Syarqiyyah sebagai pusat aktiviti dakwah, membina hospital di Baghdad dan memperkukuhkan kekuasaan terhadap wilayah Al-Branti ataupun Al-Byzantine. Al-Byzanti saya silap sebut. Okey. Khalifah yang ketiga Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur Al-Abbasi, khalifah yang kelima. Pemerintahannya selama 23 tahun. Okay, sumbangannya memperkemaskan sistem percukaian Islam, berpandukan kitab Al-Kharaj. Okay, mewujudkan jawatan ketua hakim negara, yakni Qadiyul Qudah. Okay, ketua hakim negara, sebutannya Qadiyul Qudah. Membina Baitul Hikmah, iaitu perpustakaan agung. Menjadikan Baghdad sebagai pusat tumpuan perdagangan, keilmuan dan juga kebudayaan. Membina kemudahan awam seperti farmasi dan pusat pengajian. Menubuhkan Majlis Al-Munazarah sebagai pusat pendidikan ilmu agama. Okay. So, Harun Ar-Rashid dia punya sumbangan banyak keilmuan. Okay. Baik. Seterusnya, khalifah yang keempat yang popular ialah Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid. Okay, pemerintahannya selama 20 tahun. Okay, saya tak suka ingat tahun, so saya tak sebut tahun. Kalau kamu suka ingat tahun, kamu boleh ingatlah. Saya tak sebut. Okay, baik. Apa dia punya peranannya ataupun dia punya sumbangan mempergiatkan usaha penterjemahan karya daripada bahasa asing seperti bahasa Yunani dan Rom dalam bahasa Arab. Menjadikan Baitul Hikmah sebagai pusat penterjemahan negara dan membina Balai Cerap sebagai pusat penyelidikan ilmu. Balai Cerap ni ialah berkaitan dengan astronomi. Okey, Balai Cerap berkaitan dengan astronomi. Kaji bintang, kaji planet, okey, ataupun kita sebut sebagai ilmu falak. Keempat, mediakan beasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang. Okey, so tadi bapanya membina Baitul Hikmah sebagai perpustakaan agung. Jadi anaknya meneruskan kesinambungan dengan menjadikan Baitul Hikmah sebagai pusat penterjemahan negara. Okey, baik.
Baitul Hikmah ialah perpustakaan terulung yang menempatkan terjemahan pelbagai karya asing seperti bahasa Yunani, Parsi, Cina dan juga India ke dalam bahasa Arab. So, pada masa tu dah berlaku dah interaction dengan secara international. Okey, komunikasi ataupun interaksi secara dua hala, secara global. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok faktor kegemilangan dan kerosakan. Yang ni ialah faktor kegemilangan. Ada 6 faktor kegemilangan nanti. Okey, faktor kegemilangan daripada sudut agama, politik, ekonomi dan sosial, ketenteraan dan juga pendidikan. Okey, jom kita tengok faktor kegemilangan daripada sudut agama. Okey, kita kena ingat faktor kegemilangan dari sudut agama, ini kerajaan Bani Abbasiyah ni. Okey, mereka khalifahnya memberikan galakan ataupun galakan khalifah yang memberikan peruntukan khas melalui Baitul Mal untuk para ulama menjalankan aktiviti dakwah. Semangat jihad yang tinggi dalam menguasai pelbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sains, kejuruteraan dan juga perubatan berjaya memartabatkan tamadun Islam. Dan daripada aspek agama yang ketiga, peranan institusi pendidikan seperti masjid dan juga istana, ini istana khalifah sebagai pusat pengajian ilmu Islam dan penyebaran dakwah. Baik, yang kedua, faktor kegemilangan daripada aspek politik. Kebijaksanaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menjadikan Baghdad sebagai pusat pentadbiran negara. Okey, pemberontakan dan perbalahan daripada golongan Syiah di Baghdad dan golongan utara dan selatan Syria berjaya dihapuskan. Kestabilan politik kerajaan Abbasiyah mendorong Khalifah memajukan negara. Okey, kalau boleh ingat semua. Tak boleh ingat semua, ingat satu cukuplah. Okay, kemudian daripada sudut ekonominya, kedudukan Baghdad di tengah-tengah laluan perdagangan dari timur dan barat menjadikan Baghdad sebagai pusat tumpuan aktiviti perdagangan. Okey, so saya tak sempat nak cari map Baghdad. Sebelum saya mula tadi, saya tak sempat nak cari. So, kamu boleh tengok bagaimana dikatakan Baghdad itu sebagai pusat tumpuan perdagangan. Ataupun takpelah, saya buka balik world map dia, nak tunjuk kamu dekat mana kedudukan Baghdad. Okay, so Baghdad, kita dah tahu dah ini Iran kan. Iran dengan Iraq ni dia bersepadan dekat area sini. Ni Kuwait dengan Qatar ni dekat sini nah. Tapi dia tertulis ke atas badan Iraq tu. So dekat sinilah Iraq. Ataupun Baghdad tadi kat sini duduknya. Dekat tulisan Kuwait dengan Qatar ni, dekat sini duduknya. So pada masa itu laluan digunakan laluan air. So dekat sini kalau ada laluan darat pun ada laluan sutera kan, kalau kamu biasa dengar laluan sutera. Okey, daripada Malaysia, daripada Melaka, lalu ke Thailand, kemudian terus ke Laos, lalu ke China, lalu dekat Kyrgyzstan, pergi ke Uzbekistan, Turkmenistan, kemudian terus ke Baghdad. Okey, itu ialah laluan sutera. Kamu boleh tengok nanti, ataupun dipanggil sebagai Silk Road. Okey, baik. So dekat sini ni lebih kuranglah kedudukan Baghdadnya. Alright. So kita terus sambung ke pelajaran kita. Kemudian sektor ekonomi. Sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan berjaya mendominasi pasaran antarabangsa kerana berupaya memenuhi permintaan pasaran semasa. Yang ketiga, inisiatif Khalifah membina empangan, pusat-pusat pusat-pusat perniagaan dan rumah api sebagai prasarana pertanian dan juga perdagangan. Yang keempat, sumber dan pengurusan Baitul Mal yang sistematik menyebabkan kerajaan dapat menyediakan prasarana dan peluang pekerjaan untuk rakyat. Okey, sekarang kita pindah ke faktor kegemilangan yang keempat, iaitu sosial. Okay, layanan yang adil daripada Khalifah dengan menghapuskan penindasan dan perhambaan.
Kebebasan mengamalkan agama mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, orang bukan Islam khususnya orang Parsi diberikan peluang memegang jawatan utama dalam pentadbiran negara seperti jawatan Perdana Menteri. Okey, ingat ya, orang bukan Islam. Ha. Kemudian, ketenteraan. Aspek yang kelima daripada aspek kegemilangan, ketenteraan, strategi peperangan yang mantap seperti strategi Al-Qaradis yang telah berjaya mengalahkan serangan musuh. Okey. Kemudian inovasi peralatan peperangan yang moden dan canggih ketika itu dapat seperti manjanik, dababah dan barud. Okey, tadi kita sebut Al-Qaradis. Nanti kita tengok dekat bawah ni dia ada sebut tak berkenaan dengan apa dia strategi Al-Qaradis. Kalau tak ada, okey, tak ada. Kalau tak ada, nanti tolong pergi Google. Apakah ini maksudkan dengan Al-Qaradis? Apa strategi Al-Qaradis ni? Okey, baik. Kemudian inovasi peralatan perang. Kemudian keprihatinan pemimpin menjaga kewajikan tentera diutamakan melalui pemberian gaji dan juga bonus. Okey, kalau sebelum-sebelum ni tentera pergi perang, mereka tak ada gaji khas. Cumanya kalau ada harta rampasan tu nanti mereka dapat. Tapi pada zaman ini telah diberikan gaji. Okay, dia upgrade lagi lah sebenarnya pada zaman kerajaan Abbas, kerajaan Khulafaur Rashidin pun Sayyidina Umar dah start dah. Okay, dia memikirkan tentang gaji dan allowance. Tapi yang ni memang pada zaman ini memang dah ada skim-skim tertentu. Baik, dasar keterbukaan keanggotaan tentera kepada orang bukan Arab seperti Parsi dan Turki berjaya mengukuhkan kekuatan pasukan. Okey, seterusnya. Last kali dalam bidang pendidikan. Okey. Dalam bidang pendidikan, aktiviti penterjemahan bahasa asing di dalam bahasa Arab telah menggalakkan penguasaan dan kemahiran pelbagai disiplin ilmu. Perkembangan pelbagai bidang ilmu berjaya melahirkan ramai sarjana dan ilmuwan Islam seperti Ibn Sina, Jabir Al-Hayyan dan juga Al-Idrisi. Okay, Ibn Sina perubatan, Jabir Al-Hayyan juga perubatan, Al-Idrisi geografi. Kemudian galakkan khalifah seperti Al-Ma'mun dengan memberi beasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang. Kemudahan institusi pendidikan seperti masjid, istana khalifah, perpustakaan dan juga pusat pengajian yang berperanan sebagai pusat perkembangan ilmu. Alright. Baik. Seterusnya kita pergi kepada faktor kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Faktor kemerosotannya ada 4. Pertama sekali daripada aspek politik. Campur tangan pegawai berbangsa Parsi dan Turki ke dalam pemerintahan. Okay, memang mereka tadi diberi keterbukaan, kan ada yang orang Parsi diberi kelebihan untuk memegang jawatan, kan. Tapi bila mereka overbearing ataupun mereka dah terlampau ramai menyebabkan berlaku campur tangan. Kemudian perebutan kuasa antara khalifah seperti Al-Muntasir dengan Al-Mu'taz menyebabkan institusi khalifah menjadi semakin lemah. Perpecahan beberapa wilayah sehingga memberi peluang kepada pembentukan negara kerajaan kecil seperti Bani Saljuk dan juga Bani Buwaih. Daripada aspek sosial, kebajikan rakyat terabai akibat kelemahan pentadbiran khalifah. Okay, pemerintahan dalam kalangan puak Syiah dan juga pemberontakan daripada kalangan puak Syiah dan Khawarij sehingga mengganggu ketenteraman awam. Ekonomi, rusuhan dan juga pemberontakan yang berlaku menyebabkan pedagang luar tidak datang ke Baghdad lagi. Hal ini menyebabkan dana Baitul Mal merosot. Okey. Pada sektor pertanian pula merosot kerana sistem pengairan tidak dapat dibaiki ekoran masalah keuangan. Dia akan bertali-tali.
Bila kerajaan lemah, kerajaan tak pedulikan rakyat dah, rakyat marah. Kemudian pedagang pun tak datang sebab berlaku pemberontakan dan banyak harta negara tak dapat diselenggarakan, kutipan cukai tak dapat dilaksanakan. Okey, baik. Kemudian daripada sudut ketenteraan, pertahanan ketenteraan yang lemah memudahkan serangan daripada pihak musuh seperti orang Georgia dan juga orang Armenia. Dan serangan daripada tentera Mongol iaitu oleh Hulagu Khan telah meruntuhkan kekuatan kerajaan Abbasiyah. Okey, baik. Jadi iktibar. Habis satu habis tentang iktibar pula. Iktibar ni ataupun pengajaran. Sebagai umat Islam, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa untuk menerajuki kepimpinan supaya urusan pentadbiran berjalan lancar. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah mencontohi dan mempraktikkan ciri-ciri kepimpinan Islam dalam pentadbiran agar menjadi contoh ekonomi ikutan terbaik. Yang ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah memanfaatkan sumber yang ada dengan bijak agar mampu bersaing di peringkat global. Okey. Dan seterusnya 4, 5 dan 6. Saya tak baca semualah ya. Baik. So, habis pelajaran berkenaan dengan tajuk ini iaitu Kerajaan Bani Abbasiyah. Okey, kita dah kenal, kita dah tahu dia punya sejarah awal dia ataupun sejarah ringkas berkenaan dengan penubuhan. Kemudian 4 orang nama khalifah yang terkenal. Kemudian aspek kegemilangan, 6 aspek. Kemudian aspek kemersutan, 4 aspek. Dan juga saya bacakan 3 iktibar tadi. Jadi saya harap anak-anak bolehlah faham. Kalau tak faham boleh PM saya. Dan kemudian buka buku latihan. Buku latihan untuk tajuk ini berada di muka surat 33 dan 34. Okey, 33 dan 34. Ada soalan berbentuk pilihan juga. Dan ada soalan berbentuk subjektif. So, ambillah masa untuk jawab soalan ini. Tapi rakaman ni mesti kena dengar sampai habis lah ya. Kalau tak faham boleh tanya. So, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.